Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk tajuk struktur kawalan ulangan. Okey, kita tengok maksud struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Set langkah yang berulang disebut gelong dan setiap ulangan gelong disebut lelaran. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan beza gelong dan juga lelaran dalam for dan juga while selepas ini. Okey, struktur kawalan ulangan untuk tingkatan 2 kita akan belajar for dan juga while. Okey, kita tengok yang pertama, struktur kawalan ulangan for. Bilangan ulangan diketahui dan bilangan ulangan dikawal oleh suatu nombor yang disebut pembilang yang akan berubah pada setiap ulangan. Okey, ini rangka umum struktur kawalan for. Okey, mula-mula kita isytiharkan pembilang dan kemudian kita uji syarat. Jika benar, penyataan yang berulang dilaksanakan dan yang seterusnya. Selepas dilaksanakan penyataan tersebut, kita kemaskini pembilang for. Jika tidak benar, atau cara keluar dari struktur kawalan ulangan for. Okey, yang ini sudokod dan juga carta alih bagi struktur kawalan ulangan for. Okey, kita tengok mula. Setkan pembilang kepada 0. For pembilang kurang dari 10, laksanakan penyataan tambah 1 kepada pembilang. Sama juga dengan carta alih. Setkan pembilang kepada 0, pembilang kurang dari 10, kalau ya, laksanakan pernyataan dan tambah 1 kepada pembilang. Tambah 1 kepada pembilang ini yang dikatakan pembilang dikemaskini di setiap kali ulangan dilaksanakan. Okey, ini contoh yang diberi pembilang kurang daripada 10, maksudnya dia nak ulangan dilaksanakan 10 kali. Tapi kenapa dia punya syarat kurang dari 10? Kerana pembilang kita bermula dari 0. So, kita akan mula kira dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. So, maksudnya ada 10 kali ulangan kita laksanakan. Mungkin kita lawangkan merdeka, mungkin kita kena ketuk ketampi dan sebagainya. Dah cukup 10? Okey, barulah keluar daripada atur cara. Okey, yang ini tadi saya cakap, saya akan tunjukkan. Okey, ini yang syarat ni dipanggil lelaran. Dan juga penyataan yang dilaksanakan dan juga tambah 1 kepada pembilang, inilah gelong yang dilaksanakan, yang diulang-ulang dan diulang sekiranya syarat dipenuhi. Okey, contoh 1. Minah dikehendaki membeli 3 bungkus tepung oleh ibunya. Tuliskan sudokod dan carta alih selengkapnya. Okey, 3 bungkus tepung. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, sudokod sama juga macam tadi. Mula yang kedua masuk ke kedai, setkan pembilang kepada 0. For pembilang kurang dari 3. Okey, pembilang mula-mula 0. Okey, 0 lebih kecil dari 3, dia akan beli tepung dan kita akan kemaskini pembilang. Naik semula ke atas. Okey, semak balik. Okey, tadi pembilang 0, sekarang pembilang dah jadi 1. 1 lebih kecil dari 3, ya. Okey, beli lagi tepung dan diulang-ulang sehingga tidak memenuhi syarat. Ini ialah carta alih. Sama juga. Dan yang ini ialah saya tunjukkan dalam bentuk jadual. Okey, pembilang bermula dengan 0, kita semak syarat. Okey, so kalau syarat dipenuhi, kita beli tepung dan kita kemaskini pembilang. Pembilang yang dah dikemaskini akan dibawa naik ke nombor 4 semula. Okey, langkah keempat semula. Semak balik pembilang. Okey, kalau dipenuhi, beli tepung dan seterusnya. Sehingga bila pembilang dah jadi 3, bila kita semak syarat tidak dipenuhi, so kita kena keluar kedai. Kita tengok sekarang dia dah dapat beli 3 bungkus tepung. Sebab pembilang kita bermula dari 0 sekarang. Okey. Okey, ini contoh dalam buku teks pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor N, di mana N ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Maksudnya pembilang tu pengguna yang tentukan. Okey. Okey.
Kita tengok pengguna diminta memasukkan satu nombor. Sekiranya pengguna memasukkan 10, maka atur cara akan menjumlahkan 10 nombor yang pertama. Kalau dia masukkan 3, so 3 kalilah dia akan tambah. 1 tambah 2 tambah 3. Okey, ini ialah algoritma dia. Okey, 3 pun boleh ubah norm, kira dan jum. Setkan nilai kira kepada 1. Kira ni ialah pembilang kita. Setkan nilai jumlah. Jumlah kita mula-mula bermula dengan kosong. Pengguna kena masukkan satu nombor dan nombor disetkan kepada nombor yang dimasukkan. Okey. So, jika memenuhi syarat, kita akan laksanakan gelong ni, iaitu kita kena kira jumlah. Okey, jum sama dengan jum tambah kira. Dan kita kena kemaskini kita punya pembilang, iaitu dalam ni pembilang kita namakan sebagai kira. Okey. Yang ini sudokod dan juga carta alih dia. Okey, benda yang sama juga. Okey, ni saya bagi contoh. Pembilang kita, pembilang kita bermula dari 1. Kita boleh mula dari 1, boleh mula dari kosong, tak kisah. Okey, sekarang bilangan ulangan ni contoh. Pengguna masukkan 4. Okey, so kita semak. Okey, kira tu 1, dia mula dari 1. Syarat tu 1 kurang atau sama dengan 4? Ya. Okey, so tindakan kita kena masuk ke dalam gelong dan kita kira jum sama dengan jum tambah kira dan kita kemaskini pembilang kita iaitu kira sama dengan kira tambah 1. Bawa nilai kira kita atau nilai pembilang kita pergi semula kepada syarat. Buat yang kedua pula. Okey, sekarang 2 lebih kecil atau sama dengan 4. Okey, dan seterusnya. Ini sekiranya pengguna memasukkan nombor 4. Okey, yang ini sekiranya pengguna memasukkan nombor 2. Okey, so awak boleh compare dekat situ. Apa beza dia. Okey, dan seterusnya. Cikgu ada satu soalan. Untuk struktur kawalan ulangan 4. Bina satu algoritma dalam bentuk sudokod dan carta alih bagi mendapatkan paparan output seperti di bawah. Okey, so kita tengok. Output dia nak kita paparkan ataupun kita cetak. Stay at home ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so dia nak ada 7 kali perkataan stay at home dicetak. So, terpulang nak buat pembilang bermula dari kosong atau pembilang bermula dari 1. Okey, kita tengok jawapan. Okey, so kalau pembilang bermula dari kosong, dekat syarat pembilang kena kurang dari 7 sebab kita nilai kosong termasuk dalam kiraan. Okey, ataupun boleh juga setkan pembilang sama dengan 1. So, dekat syarat akan jadi pembilang lebih kecil atau sama dengan 7. Ataupun setkan pembilang sama dengan 1. Syarat dia akan jadi for pembilang lebih kecil dari 8. Mana-mana satu pun boleh. Terpulang pada masing-masing punya pemikiran. Okey. Dan seterusnya kita masuk struktur kawalan ulangan while. Okey, untuk struktur kawalan ulangan while, bilangan ulangan tidak diketahui. Kita tak tahu berapa banyak kali ulangan akan dilaksanakan. Bilangan ulangan ditentukan berdasarkan sama ada syarat dipenuhi atau tidak. Jika dipenuhi, ulangan akan dilaksanakan. Okey. First sekali, pengguna memasukkan input. Input diuji berdasarkan syarat yang ditetapkan. Selagi syarat adalah benar, penyataan yang berulang dilaksanakan. Okey, dan dilaksanakan, masuk balik dekat langkah 1, pengguna masukkan input. Kalau syarat benar, ulang lagi. Okey, syarat tidak benar, keluar daripada atur cara. Okey. Ini adalah sudokod dan carta alih untuk while. Okey. Yang pertama mula, yang kedua minta pengguna memasukkan nama. Kita akan setkan P sama dengan nama yang dimasukkan. Okey, pengguna perlu masukkan nama. While ni selagi pengguna P ni bukan ruang kosong. Maksudnya pengguna akan masukkan nama Abu Ali Mina Mamat. Okey, so selagi dia masukkan nilai selain daripada ruang kosong,
kita paparkan nilai yang dimasukkan tu. Paparkanlah Ali ke, Abu ke, Minah ke. Tapi kalau dia masukkan ruang kosong, kita akan keluar daripada acara. While ni maksudnya kita tak tahu berapa banyak kali pengguna akan masukkan nama. Mungkin kali ke-11 baru dia akan letak ruang kosong sahaja. Okay? So terpulang pada pengguna lah. Itu maksud while. Kita tak tahu berapa banyak kali akan diulang. Okay? Okey, ini ialah lelaran dan ini ialah gelung. So, bila memenuhi syarat, dia akan masuk dalam gelung. Gelung yang akan diulang, ulang dan ulang sekiranya syarat dipenuhi. Okey, ini contoh dalam buku teks pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan sehingga pengguna menaip nilai kosong. Okey. So, pengguna kena masukkan nombor. Bila pengguna menaip kosong, pengguna masukkan kosong, ulangan akan berhenti. Dan dia paparkan jumlah. Tapi selagi dia tak type nilai kosong, dia type 2, 3, 8, 12, 20, 25, kita akan terus buat ulangan, buat ulangan dan buat ulangan. Okey, ni tengok. While selagi nombor bukan sifar. Dia masuk 3, dia masuk 5, dia masuk 7. So, kalau dia tak masuk nilai kosong, so kita kena laksanakan gelung ini. Kita kena kirakan jumlah, ulang lagi langkah 5. Masukkan balik, ulang lagi langkah 4 sebenarnya. Okey, masukkan balik nombor dan seterusnya. Okey. Ini adalah sudokod dan carta alih daripada algoritma tadi. Kita tengok, selagi dekat nombor, kita tengok dekat sudokod yang nombor 7 ni, selagi nombor tidak sama dengan sifar, kita akan terus kira jumlah. Kira lagi, kira dan kira. Okey, ni saya bagi jadual contoh. Okey, pengguna masukkan yang pertama, kali pertama pengguna masukkan nombor 3. Okey, 3 tak sama dengan sifar. So, dia akan masuk dalam gelung sebab syarat dipenuhi. So, dia akan kira jumlah 0 tambah 3. Okey, pengguna seterusnya memasukkan nombor 6, masih lagi memenuhi syarat. Jadinya, kita akan laksanakan gelung tersebut, iaitu jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. So, 3 tambah 6 dah jadi 9. Okey. Dan mungkin pengguna ketiga dia dah masukkan nilai 10. 10 tak sama dengan sifar. Juga dia akan masuk ke dalam gelung dan juga akan kira nilai jumlah. Jumlah sama dengan 9 tambah 10. Okey, ni yang saya tulis dalam tulisan merah. Gelung dilaksanakan selagi syarat diuji benar. Okey. Tetapi mungkin ada pengguna keempat, dia masukkan nombor 0. Jadi, bila kita semak syarat tersebut, 0 tak sama dengan 0, so tidak memenuhi syarat. So, dia akan pergi, dia tidak akan masuk ke gelung, sebaliknya dia akan keluar daripada gelung dan dia akan paparkan jumlah. Okey, ini aktiviti kedua, struktur kawalan ulangan while. Okey, Hanan dikehendaki menyediakan sudokod dan carta alih bagi memaparkan hasil pengiraan luas bagi segi 4 sama sehingga pengguna menaip 0 untuk panjang sisi. Keyword dia ialah segi 4 sama. Maksudnya, pengguna hanya perlu masukkan satu sisi sahaja, kita sudah boleh mengira luas. Okey. Okay. Ini contoh sudokod dan juga carta alih. Kita minta pengguna masukkan panjang, setkan panjang sama dengan nilai panjang yang dimasukkan. Selagi panjang tak sama dengan sifar, kita akan kira luas sama dengan panjang darab panjang. Okey, lepas tu kita akan ulang kembali langkah keempat. Sama juga dengan carta alih. Okey, ni perbezaan struktur kawalan ulangan for dan juga while. Okey, tengok betul-betul. Struktur kawalan ulangan for dan while, persamaan dia, kedua-duanya penyataan syarat diuji sebelum penyataan yang berulang dilaksanakan. Sebelum kita masuk dalam gelung, kita akan uji. Okey, pembilang kurang daripada 10. Ataupun kalau while ni P bukan ruang kosong, kita akan semak syarat tersebut dahulu.
baru kalau syarat memenuhi baru dia masuk dalam gelong dan dilaksanakan penyataan tersebut. Dan perbezaan dia adalah bagi struktur kawalan ulangan for, bilangan ulangan telah ditetapkan. Kita telah tahu nilai berapa banyak kali penyataan tersebut perlu diulang, manakala bagi while bilangan ulangan tidak diketahui dan ditentukan sama ada syarat dipenuhi atau tidak. Okey. Yang seterusnya kita tengok mengesan dan membaiki ralat pada pseudocode dan carta alih. Okey, ralat ditakrifkan sebagai kesilapan atau kesalahan dalam proses pembangunan atau cara segmen kod. Okay. Dikenal pasti dalam fasa pengujian dan ralat ni dipecahkan kepada 3, ralat sintek, ralat masa larian dan ralat logik. Okey, ralat sintek merupakan kesilapan bahasa pengaturcaraan dan akan ada paparan mesej ralat. Mungkin masa kita type coding patutnya kita eja print PRINT tapi sebaliknya kita tulis sebagai PRIND. So akan keluar ralat yang menyatakan ada error di situ. Okey, ralat masa larian merupakan aturcara terhenti secara tiba-tiba disebabkan memori yang tidak mencukupi dan mungkin disebabkan virus. Okey, yang tiba-tiba komputer kita akan hang, not responding. Okey, ralat yang ketiga ialah ralat logik, iaitu output yang tidak diingini. Output dia keluar, dia tiada paparan mesej ralat, output keluar tetapi output tidak seperti yang diinginkan. Mungkin kita salah letak formula. Sepatutnya kalau kira luas segitiga, setengah darab tapak darab tinggi, sebaliknya kita tulis tapak darab tinggi. Okey. Okey, yang ini pengesanan ralat. Macam mana kita nak semak ralat? Kita gunakan teknik semakan meja dan juga teknik langkah demi langkah. Kedua-dua teknik ni merupakan teknik manual yang digunakan oleh pengaturcara untuk menyemak logik setiap langkah dalam pseudocode atau carta alih. Maksudnya dia guna kertas dan pensel, semak one by one. Okey. Yang ini contoh dalam buku teks, pengesanan ralat dalam pseudocode dan carta alih dalam penyelesaian masalah. Okey, murni dikehendaki menghasilkan satu aturcara yang menyenaraikan nombor secara bernaik bermula daripada nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Urutan nombor menaik yang dihasilkan adalah langkah 5. Okey. Dan tidak melebihi 50. Okey, sepatutnya tidak melebihi 50. Okey. Ini carta alih, ini pseudocode awal yang dihasilkan oleh murni. Okey, tetapi output yang diingini 20 sehingga 45 iaitu daripada nombor yang dimasukkan oleh pengguna sehingga 45 sahaja. Tetapi output yang didapati 20 sehingga 50. So maksudnya ada ralat berlaku di situ. So kita tengok yang mana satu ralat dia. Okey, ralat dia ialah K lebih kecil sama dengan 50. Macam mana kita nak betulkan? So kita betulkan sama ada K lebih kecil atau sama dengan 45 ataupun K lebih kecil dari 50. Okey, ni yang carta alih yang telah dibaiki. Okey. Ni dah dibaiki. K lebih kecil atau sama dengan 45 atau kita boleh buat K lebih kecil dari 50. Okey, itu sahaja. Dan sila buat latihan tambahan dalam buku teks muka surat 71 dan 72 dan juga buat latihan Google Form yang diberi. Okey, itu sahaja. Terima kasih.